Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di dalam segmen khas temu bual saya bersama dengan calon P126 calon 01 Parlimen Jelebu Encik Ahmad Fakri bin Abdul Samad. Assalamualaikum Encik Ahmad Fakri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya ringkaskan dengan panggil Tuan Fakri saja? Boleh. Okey Tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, P126 melibatkan pertandingan 4 penjuru. Betul. Daripada BN, daripada Perikatan Nasional, daripada Perikatan Harapan dan juga daripada GTA sendiri. Betul. Jadi saya juga difahamkan ini adalah pertama kali Tuan Fakri melibatkan diri dalam politik. Jadi apa yang menyebabkan Tuan Fakri berhasrat untuk bertanding pada kali ini di P126 Parlimen Jelebu? Baik, terima kasih kepada saudara Hazuri. Ya. Benar, ini adalah pengalaman dan kali pertama lah saya melibatkan diri dalam dunia arena politik, bertanding sebagai calon untuk kawasan parlimen. Saya terpanggil untuk mengambil bahagian dalam arena politik pada kali ini adalah memandangkan pelbagai faktor lah. Satu adalah rentetan daripada senario naratif politik yang berlaku semenjak tahun 2018, ketidakstabilan politik, gangguan kepada ekonomi, dan kita terkesan daripada situasi COVID dan masing-masing baru ingin survive semula daripada kesan-kesan yang melanda negara, banjir dan sebagainya. Jadi saya percaya pada pilihan raya kali ini kita memerlukan satu tenaga yang benar-benar dapat membantu memulihkan kembali ekonomi, menstabilkan semula politik, sebab tahun hadapan kita bakal berdepan dengan world recession, kegawatan ekonomi dunia yang tentunya akan mendatangkan kesan kepada semua masyarakat dunia, khususnya di Malaysia. Jadi saya terpanggil untuk memainkan peranan sebab belanjawan tahun ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah. Telah dibentangkan di Parlimen sebelum ia dilaksanakan dan akan dibentangkan semula. Jumlah yang telah pun dibentangkan berjumlah 379 bilion. Jadi perlukan satu tenaga kerja yang padu, golongan profesional yang mengambil bahagian supaya apa-apa rancangan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan ini benar-benar dapat membantu rakyat dan masyarakat di Malaysia, dan secara khususnya di Parlimen yang saya bertanding di Jelebu. Okey, di dalam banyak-banyak parti yang ada di Malaysia, kenapa Tuan Fakri pilih untuk menyertai Pejuang? Pada tahun ini, ia menyaksikan ada tempat-tempat yang menyaksikan bahawa berlakunya pertemuan 4 penjuru, 3 penjuru. Tapi secara common, kebanyakan parlimen menyaksikan pertandingan antara 4 penjuru. Kita ada Barisan Nasional, kita ada Perikatan Nasional, kita ada Pakatan Harapan, dan termunculnya satu gerakan ataupun parti baru yang juga mengambil bahagian dalam pilihan raya umum pada tahun ini, iaitu Gerakan Tanah Air yang menggunakan tiket Pejuang. Kenapa kita menggunakan tiket Pejuang? Sebagaimana yang umum tahu bahawa Gerakan Tanah Air belum lagi dapat didaftarkan bersama dengan ROS. Atas dasar masa yang tidak mencukupi, bahawa pilihan raya kali ini diputuskan mana-mana calon yang bersama dengan Gerakan Tanah Air menggunakan tiket Pejuang. Saya mengambil peluang di sini untuk menyatakan kepada semua di luar bahawa Gerakan Tanah Air ini adalah sebenarnya gabungan daripada pelbagai parti-parti komponen yang kecil, dan inilah satu-satunya gerakan ataupun parti politik yang membenarkan bahawa pertandingan juga dibuat atas tiket individu dan juga NGO. Maknanya Gerakan Tanah Air ini adalah satu gerakan yang benar-benar ingin menjemput wakil yang terbaik daripada masyarakat dan rakyat untuk sama-sama mengambil bahagian untuk mencalonkan diri dan akhirnya kelak sekiranya berjaya menjadi wakil kepada masyarakat ataupun wakil rakyat. Kalau saya lihat kepada parti-parti yang lain, mengapa saya tidak bersama dengan parti-parti yang lain? Daripada persepsi saya secara peribadi, apa yang berlaku di peringkat nasional, kita didendangkan dengan pelbagai masalah yang melibatkan para pemimpin politik. Ada yang terlibat dalam kes rasuah, ada yang terlibat dalam jenayah money laundering dan sebagainya. Kita sebagai anak muda ni berpandangan bahawa parti politik ini kadang-kadang telah dijadikan sebagai satu platform untuk tujuan kesenangan peribadi. Dah banyak insiden menunjukkan bahawa para pemimpin yang ada sebelum ini tidak mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat sebagai tanggungjawab utama, dan menggalas amanah itu bagi memastikan semua rakyat dan masyarakat ini dapat dipelihara. Saya bagi contoh mudah. Kalau semua ahli parlimen sebelum ini
menjalankan tanggungjawab dan amanah masing-masing dalam kawasan parlimen masing-masing, saya yakin insya-Allah tidak ada orang yang miskin dalam setiap parlimen yang ada. Kita takkan dengar lagi bahawa ada masyarakat yang perlu mencuri di 7-Eleven untuk membeli susu, membeli makanan untuk diberikan kepada keluarga. Sebab utama saya rasa adalah sebab pemimpin yang ada sebelum ini tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan cekap dan amanah, dan lain-lain parti politik berdasarkan pandangan peribadi saya juga sekadar pencaturan politik. Ada satu pakatan yang saya berpendapat ditubuhkan bagi mencapai cita-cita dan impian seseorang individu bagi memegang tampuk tertinggi dalam negara ini. Politics is about kestabilan dan dapat menjamin kemajuan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Jadi kalau saya lihat parti-parti yang lain, dia tidak senada dengan satu apa yang saya panggil satu usaha benar-benar memartabatkan bangsa, agama dan tanah air. Ya betul, semua orang bercakap tentang saya nak memperjuangkan agama saya nak memperjuangkan bangsa saya dan tanah air. Tetapi secara realitinya, banyak pemimpin yang hanya menjadikan skrip itu di bibir masing-masing. Bila turun ke bawah, saya sendiri turun di parlimen yang mana saya bertanding, banyak masalah-masalah masyarakat yang saya lihat sudah puluhan tahun tidak pun diselesaikan. Jadi saya percaya saya memilih Gerakan Tanah Air ini atas dasar perjuangan yang dibawa benar-benar selari dengan prinsip diri saya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sebab itu saya pilih GTA. Berdasarkan kepada populariti, GTA tidak mendapat nama pun daripada masyarakat. Masyarakat tolak GTA. Kenapa masih ada lagi GTA?